Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para pendengar yang mengikuti live audio kuliah daripada Masjid Ufraniyah Sungai Siput, Perak. Alhamdulillah pada malam ini. Terima kasih juga kepada jawatankuasa Masjid Ufraniyah lah atas kesempatan untuk kita buat live pada malam ini. Dalam tempoh kita dalam PKP ni, alhamdulillah kita jangan meninggalkan ruang-ruang yang ada ini untuk kita mengisi sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang boleh kita ambil daripada Quran, Sunnah dan juga kitab-kitab daripada limpahan-limpahan ilmu, insya-Allah juga kita boleh kongsikan secara online, alhamdulillah, pada tempoh PKP. Dan bertepatan pula lah pada malam ini kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dan insya-Allah tuan-tuan pada malam ini seperti mana yang tuan-tuan boleh lihat di skrin ni juga, ataupun nanti akan keluar kot mungkin berkaitan pada malam ni, insya-Allah saya hanya nak berkongsi secara santai saja berkaitan dengan hilal Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita pada malam ini sudah pun berada dalam bulan Ramadan. Kalau saya boleh imbas sedikit latar belakang saya lah sebagai pegawai falak di Jabatan Mufti Negeri Perak. Alhamdulillah, pada hari Khamis lepas, iaitu pada 23 hari bulan 4 hari itu, kita telah pun pergi melihat anak bulan Ramadan di Pantai Pasir Panjang, di Batu Hilal Pantai Pasir Panjang. Dan pada hari tersebut, dalam konteks kita di Negeri Perak, sebenarnya pada hari tersebut anak bulan di Batu Hilal ketika itu sebenarnya hari waktu kita buat sarapan tu hari hujan, hujan juga, hujan lebat ketika itu. Maka ketika itu kita tidak dapat menjalankan kerja-kerja sarapan anak bulan. Namun alhamdulillah pada tahun ni yang menariknya adalah kerana sahabat kami daripada Labuan, beliau telah dapat mencerap anak bulan hilal Ramadan pada tahun ini. Dan antara satu perkara besarlah yang saya nak kongsikan bersama untuk seluruh rakyat negeri Perak dan juga seluruh rakyat negeri Malaysia lah, seluruh rakyat Malaysia lah, ialah anak bulan yang dicerap oleh sahabat kita daripada Labuan itu merupakan rekod anak bulan yang paling muda dalam rekod dunia, untuk pengetahuan semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan pada malam ini sedikit sebanyak saya ingin kongsikan berkaitan dengan hilal Ramadan dan kaitannya lah berkaitan dengan Ramadan kita pada tahun ini, alhamdulillah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, berdasarkan kepada, sebelum saya masuk kepada perbahasan berkaitan dengan bagaimana kaedah apa dimaksudkan dengan hilal dan sebagainya, saya rujuk kepada satu laman web daripada ICOP. ICOP ni adalah satu laman web yang menerima laporan dan juga merekodkan satu Ramadan di dunia Islam ni bermula pada beberapa hari bulan. Jadi saya lihat mereka telah melaporkan pada 20 yang satu Ramadan, seperti mana kita di Malaysia kita sambut satu Ramadan pada 24 April hari Jumaat, 24 April hari Jumaat. Dan bersama-sama dengan kita ni semuanya ada 20 buah negara. 20 buah negara, termasuklah Malaysia kita, alhamdulillah, termasuklah juga Indonesia, dan juga Arab Saudi, Turki, UAE, Mesir, dan beberapa negara-negara lain. Lebih kurang ada 20 buah negara yang direkodkan dalam laman web ICOP ini. Okey, kemudian ada juga mereka mulakan satu Ramadan ini pada 25 April, iaitu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Dia disebutkan di sini ada lebih kurang ada 14, ada 14 buah negara. Dan yang menariknya yang insya-Allah saya akan kongsikan bersama juga kalau ada kesempatan pada malam ni adalah negara Brunei.
negara Brunei, mereka sambut 1 Ramadan pada hari Sabtu, pada hari Sabtu. Dan beberapa negara di sebelah timur ni juga adalah Australia, Australia. Dan beberapa negara-negara lain seperti Oman, Sudan dan sebagainya, South Africa, Pakistan, mereka juga menyambut 1 Ramadan pada hari Sabtu, pada hari Sabtu. Ini antara negara-negara yang direkodkan untuk menyambut Ramadan pada tahun ini. Jadi kalau kita ikutkan di sini ada 2 hari lah. Ada negara macam Malaysia sambut 1 Ramadan pada hari Jumaat 24 April, dan ada sebahagian daripada negara-negara Islam ataupun yang ada penduduk Islam di negara tersebut walaupun bukan majoriti seperti Australia dan sebagainya, mereka menyambut Ramadan pada 25 April, iaitu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, kita hari Jumaat. Sebenarnya ini bukan satu benda pelik lah, kerana dalam catatan saya pernah juga pernah rekodkan tuan-tuan. Contohnya pada tahun 2018, ada 3 hari yang berbeza. Pada tahun ni 2 hari saja, antara Jumaat dengan Sabtu. Itu pada 24 dengan 25. Pada tahun 2018 tuan-tuan, ada 3 hari berbeza. Ada yang sambut 16, ada yang sambut 17, ada yang sambut 18 Mei. Waktu tu, pada tahun 2018. Jadi, perbezaan ini insya-Allah saya akan terangkan dalam kuliah kita yang ringkas ini insya-Allah. Baik. Tuan dan puan-puan rahimakumullah, sedang pendengar yang mengikuti live audio kuliah pada malam ini. Pertamanya, kalau kita nak mukadimahkan dulu apa yang kita nak kongsikan bersama pada malam ini ialah seringkali orang bertanya lah kepada ataupun tuan-tuan sendiri kan lah, mungkin tertanya-tanya kenapa kita perlu melihat anak bulan ketika mana kita nak menetapkan satu Ramadan. Satu Ramadan. Baik. Perkara pertama yang perlu kita sebutkan di sini ialah kita menjalankan menetapkan satu Ramadan ini jelasnya berdasarkan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan atau berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa Allah Taala, apa hikmah Allah Taala jadikan ahillah ataupun anak bulan ini. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Maka katakan kepada mereka bahawa anak bulan itu Allah Taala ciptakan untuk apa? Sebagai jadi rujukan bagi manusia ini untuk menentukan waktu-waktunya dan juga untuk menentukan wal hajj. Dalam surah Al-Baqarah ayat 189 Allah Taala sebut wal hajj dan menentukan ibadah haji. Maka tuan-tuan para ulama menyatakan di sini bahawa dalam konteks kita umat Islam, bila kita nak menyambut ataupun dalam konteks ibadat kita, maka kita sebagai umat Islam wajib, saya sebutkan sini seperti mana apa yang telah disebutkan oleh para ulama, wajib merujuk kepada peredaran bulan. Maknanya dalam konteks kita beribadat, secara bahasa mudahnya ialah kita kena rujuk pada takwim hijrah. Tak boleh rujuk kepada takwim Masihi dalam konteks ibadat. Contohnya, kalau kita nak menyambut Ramadan, maka kita kena melihat kepada takwim hijrah bila bermula 1 Ramadan. Nak berhari raya Aidilfitri kena rujuk bila 1 Syawal. Nak beraya Aidil Adha kena rujuk bilakah 10 Zulhijjah. Jadi dalam konteks ini Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah dan juga bulan-bulan lain, 12 bulan lain juga ditetapkan berdasarkan kepada peredaran bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Dan dalam konteks ayat 189 surah Al-Baqarah ini Allah Taala menyebutkan bahawa hilal itu perlu dijadikan sebagai rujukan bagi pelaksanaan penyusunan takwim umat Islam yang kita sebut hari ini sebagai takwim hijrah. Jadi takwim hijrah itu dalam konteksnya dia merujuk kepada sistem qamariyah. Maknanya perjalanan bulan itu bila bulan penuh itu 15 hari bulan, bila bulan gelap itu 29 hari bulan, bila kemudian bulan itu muncul balik itu 1 hari bulan, insya-Allah saya akan terangkan nanti. Dan itu kita kena perhatikan dan kita tetapkan bulan-bulan ataupun fasa-fasa bulan tersebut dengan jumlah hari. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan dan sebagainya. Jadi ringkas cerita dia, tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ni Allah Ta'ala sebut bahawa bila kita nak menetapkan takwim ibadah kita,
maka kita kena merujuk kepada takwim hijrah. Takwim hijrah. Dan takwim hijrah itu dia merujuk kepada sistem ataupun kita kata mengikut kepada kitaran ataupun putaran qamariyah, kitaran bulan. Okey, baik. Kemudian secara lebih spesifik ataupun lebih orang kata apa, lebih clear lah, lebih clear. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, di mana baginda Nabi SAW, tuan-tuan boleh rujuk dalam pelbagai banyak hadis dengan pelbagai matan dalam perawinya juga. Antaranya tuan-tuan, antaranya yang saya kongsikan bersama pada malam ni, hadis daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW pernah menyebut tentang zakara Ramadhan faqala. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang Ramadan dan Nabi SAW bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarahu fa in ghumma alaikum faqduru lah. La tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kamu mula untuk berpuasa sehinggalah kamu melihat anak bulan. Wala tuftiru hatta tarahu, dan jangan pula kamu berhari raya sehingga kamu melihat anak bulan. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kalau sekiranya anak bulan ketika itu dilindungi oleh awan, maka takdirkanlah. Baik. Dalam hadis ini jelas kepada kita bahawa dalam konteks kita pada hari ini, maka kefahaman daripada hadis ini, bila kita nak memulakan satu Ramadan, maka ketika itu kita akan menetapkan ataupun melihat anak bulan. La tasumu, jangan kamu memulakan Ramadan, jangan kamu berpuasa itu hatta, sehinggalah kamu melihat anak bulan. Hatta tarawih hilal, sehinggalah kamu melihat anak bulan. Maka dalam konteks hadis ini lebih jelas bahawa dalam konteks kita bicarakan hari ini berkaitan dengan bulan Ramadan, maka satu Ramadan itu ditetapkan ataupun dimulakan, ataupun bilakah kita mula nak berpuasa, maka kita mula berpuasa ketika mana anak bulan Ramadan itu telah dapat dilihat. Maka nak menentukan dilihat kelihatan ataupun tidak, maka ketika itulah kita hendaklah mencerap anak bulan. Jadi itu yang telah kita laksanakan dalam konteks kita di Perak ni tuan-tuan. Maka kita pergi mencerap anak bulan tu di Pantai Pasir Panjang, dekat Pantai Remeh sana. Mungkin tuan-tuan yang ada mengikuti live ini ada mungkin berada dekat Pantai Remeh sana ataupun berada dekat Pantai Pasir Panjang atau berada dekat Manjung. Sebenarnya boleh pergilah pada hari tengok anak bulan tu, tapi pada tahun ini tuan-tuan, oleh kerana kita ni dalam tempoh PKP, maka kita hadkan ataupun kita tidak buka untuk orang ramai datang bersama-sama mencerap anak bulan Ramadan pada hari Khamis lepas. Dan biasanya kita adakan majlis yang agak kata besar jugalah. Baik. Jadi tuan-tuan, perkara yang kedua, dalam hadis tadi dan dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 189 tadi, dan juga dalam hadis ini disebutkan bahawa tentang perkataan hilal. Baik. Soalan, apakah yang dimaksudkan dengan hilal? Baik. Sebelum saya pergi kepada apa dimaksudkan dengan hilal pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan, ilmu falak ini sebenarnya telah dikuasai oleh umat Islam dalam tempoh hampir dekat 700 tahun. Ataupun yang paling pendek pun berdasarkan kepada pandangan ahli-ahli sejarah ilmu falak, 360 tahun. Baik. Kerana apa? Seorang pengkaji tuan-tuan daripada orang bukan Islam. Dia bukan Islam, tapi dia mengkaji tentang ilmu falak dalam Islam ini, katanya sebab kenapa orang Islam satu ketika dulu menguasai ilmu falak ni. Contohnya tuan-tuan sebut nama yang kita biasa dengar dalam buku-buku sejarah anak-anak kita pada hari ini, Al-Khawarizmi, Ibn Sina, lagi sebut Az-Zarqali dan sebagainya. Itu antara nama-nama ilmu-ilmu Islam yang menguasai ilmu falak pada satu ketika dulu pada zaman kegemilangan umat Islam, pada kerajaan zaman kerajaan Abbasiyah ya. Ketika itu umat Islam menguasai ilmu falak, maka kata pengkaji ini, dia kata antara sebab kenapa umat Islam menguasai ilmu falak pada hari itu adalah kerana suruhan agama. Kerana setiap kali umat Islam, setiap hari bila dia nak melakukan solat, maka dia perlu mengetahui waktu solat, dia perlu mengetahui arah kiblat. Dan setahun sekali mereka bila nak berpuasa, mereka perlu menetapkan satu Ramadan. Maka dengan perkara asas ini, perkara asas yang sembahyang perkara asas, puasa merupakan perkara asas dalam ibadat umat Islam. Maka untuk melengkapkan
ibadah asas inilah, maka umat Islam perlu menguasai ilmu falak. Ini tuan-tuan satu perkara besar yang kalau kita lihat, ya, kenapa umat Islam menguasai ilmu falak satu ketika dulu. Baik. Okey. Jadi kita nak pergi kepada apa dimaksudkan dengan hilal. Baik. Hilal ini sebenarnya tuan-tuan, kalau kita nak takrifkan dengan bentuk ilmiah, saya takut juga jadi tak apa, mungkin tak apa kena. Cuma malam ni saya cuba nak permudahkanlah, permudahkan dengan bahasa yang agak kata apa, mudah untuk kita semua faham, insya-Allah. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan hilal? Hilal. Hilal ni kalau okey, beginilah tuan-tuan. Hilal ini dia adalah nama bagi fasa bulan. Contoh tuan-tuan, pada malam yang ke-15. Pada malam yang ke-15. Tuan-tuan dapat lihat bulan terang benderang, bulat terang benderang di di langit ketika waktu malam, terang benderang dan bulan tu bulat penuh. Kita panggil dalam bahasa Melayu bulan purnama. Bulan purnama. Dari sudut bahasa Arab, bulan penuh itu dalam bahasa Arab, qamar itu adalah bulan. Qamar itu adalah bulan secara zat ataupun secara penuhnya. Bulan itu, kalau kita sebut bulan itu disebut qamar. Tetapi fasa bulan yang ada ketika hari yang 15 tu kita sebut sebagai bulan purnama. Maka yang disebut purnama itu dalam bahasa Arab adalah badrun. Badrun. Maknanya bulan ketika malam itu jelas. Bulan ketika itu dia terang benderang, maka disebut badrun. Seperti mana dalam selawat yang selalu kita alunkan ketika menyambut Maulid Rasul, tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Badrun itu juga disebut sebagai satu kiasan yang disebutkan oleh orang Arab untuk menunjukkan betapa indahnya bagi Nabi SAW seperti bulan yang telah terbit ke atas kami. Badrun. Baik. Itu bulan penuh. Bulan penuh. Lepas daripada itu, tuan-tuan akan dapati pada hari 15, kemudian hari 17, 18, 19, tuan-tuan akan dapat lihat bahawa bulan itu makin kecil. Makin kecil sampailah kepada hari yang ke-28 dan juga hari yang ke-29. Maka ketika hari 28 biasanya, tuan-tuan dah ketika itu sukar untuk melihat anak bulan. Sukar dah nak cari anak bulan waktu tak ada dah. Malam pun tak ada, siang pun tak ada. Sebelum tu malam 22, 23, tengah malam ada jumpa lagi. Waktu subuh tu ada jumpa lagi. Tetapi pada malam-malam akhir tu, tuan-tuan dah tak nampak anak bulan. Tak nampak bulan. Kerana bulan ketika tu dia dah makin kecil. Okey. Sampailah hari ke-29, maka bulan ini dia akan disebut fasa bulan gelap. Orang putih sebut new moon. Fasa bulan gelap ataupun orang putih sebut new moon. Okey. Fasa new moon ini ataupun fasa bulan gelap ni dalam bahasa Arab disebut sebagai muhaqun. Mim ha alif qaf. Muhaqun. Baik. Fasa muhaqun ini ialah fasa di mana bulan yang terang itu dia menghadap penuh ke arah matahari dan bulan yang gelap itu menghadap ke arah bumi. Okey. Kalau tuan-tuan ingatlah, saya rasa tuan-tuan semua kita biasa ambil sains lah zaman sekolah dulu kan. Kalau sekarang ni saya rasa silibus budak darjah 6 tak silap saya dah ada dah benda tu, iaitu berkaitan dengan gerhana matahari. Bila sebut gerhana matahari itu, cuba tuan-tuan ingat macam mana bentuk geometri ataupun kedudukan bulan itu berbanding matahari dan juga bumi. Okey. Bulan duduk tengah-tengah, matahari dan juga bumi apit bulan ketika itu. Maka ketika itulah yang disebut sebagai fasa. Ketika itu fasa bulan berada pada fasa muhaq, iaitu pada fasa bulan gelap. Fasa bulan gelap. Bila bulan gelap ni tuan-tuan, bulan duduk tengah-tengah tu. Jadi cahaya matahari yang melimpahi ke atas bulan ketika itu menghadap ke arah matahari sepenuhnya, dan yang gelap tu menghadap ke arah bumi. Jadi kita duduk di bumi ni tak nampak permukaan bulan yang kena kepada cahaya matahari tu, pasal dia menghadap keseluruhnya ke arah
ke arah matahari. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai conjunction, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai fasa. Kedudukan ini ijtima'. Ijtima', perhimpunan antara matahari, bulan dan juga bumi. Baik. Yang dikatakan hilal ni, bila bulan tu dah muhaq, dia dah gelap, dia tak nampak, maka bulan ni kemudian dia akan bergerak. Dia tidak lagi selepas daripada duduk tengah-tengah antara matahari dan juga bumi ni, maka bulan ni akan bergerak. Bila bulan tu bergerak, kalau kita ikutkan dalam apa ni, pengajian falak kata bulan ni bergerak mengikut arah lawan jam. Okey. Maka bila bulan ni bergerak meninggalkan kedudukan dia di antara matahari dan juga bumi tu, kemudian waktu dia bergerak menjauhi tu, makin lama sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kan, lepas dia menjauhi kedudukan itu, maka kita akan dapat lihat di tepi bulan itu. Di tepi bulan tersebut ada bilah ataupun sabit bulan yang kita dapat lihat dari sudut pandang kita di bumi ini dalam bentuk sabit yang sangat nipis. Sebenarnya kita lihat sisi bulan yang dia punya angle ataupun sudut itu masih banyak menghadap ke arah matahari. Tetapi kita boleh nampak sikit saja. Dan yang dikatakan pertama kali kelihatan itulah bila anak bulan ni, bila selepas bulan ni gelap, muhaq, dan bila dia pertama kali kelihatan. Dan kita nak pergi melihat anak bulan ni pada hari yang ke-29. Hari 29 Syaban, kita nak menentukan satu Ramadan, maka kita pergi melihat anak bulan pada hari yang ke-29. Kerana pada hari 29 tu bulan tu dia berada pada fasa muhaq nak pergi kepada hilal. Maka pada malam tersebut atau pada maghrib tu kita akan pergi melihat anak bulan untuk menentukan malam tersebut dah jadi 1 ataupun 30. Baik. Maka bila kita nampak saja bulan yang tadi dah gelap, yang tadi tidak kelihatan, kemudian nampak balik. Kerana bulan hilal ni dia adalah fasa bulan baru. Lepas dia muhaq tu dia dah habis dah pusingan dia, maka kemudian hilal ni adalah fasa bulan baru. Sebab itu hilal ni 1 hari bulan. Dia jadi 1 balik. Tadi dah 29 kan? Jadi 29. Jadi yang disebut sebagai hilal ni adalah 1 hari bulan. Dia 1 hari bulan. Jadi daripada 29 kemudian nak masuk 1 hari bulan tu, bila nampak saja anak bulan itu, maka itulah dinamakan fasa hilal. Fasa hilal. Fasa hilal. Jadi secara mudah dia di sini ialah yang disebutkan dalam Quran tadi, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah. Maka dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasummu hatta tarau hilal. Jangan kamu berpuasa kecuali kamu nampak hilal. Maka hilal ini adalah fasa bulan baru, dan kerana dia fasa bulan baru, dia memulakan bulan yang itu pun jumlah tarikh yang barulah dalam bulan tersebut mula balik 1 hari bulan. Baik. Saya minta maaf tentang saya pun terlupa tadi nak sebutkan bahawa berdasarkan pada hadis yang kita sebutkan tadi juga, dari sudut kaedah dia ialah bila kita melihat anak bulan pada 29 hari bulan tu, kalau sekiranya anak bulan itu kelihatan, maka esoknya jadi 1 hari bulan lah. 1 hari bulan. Kalau sekiranya anak bulan tidak kelihatan, maka dia jadi 30 hari bulan. Itu kaedah dalam takwim hijrah. Dalam takwim hijrah ni tak ada tuan-tuan 28 hari bulan macam takwim Masihi dalam bulan Februari, ataupun tak ada 31 hari bulan, 31 Ogos dan sebagainya, tak ada. Kerana dalam Islam, dalam takwim hijrah, jumlah hari dalam sebulan itu hanyalah 29 ataupun 30 sahaja. Tidak ada lajak sampai 31. Maknanya 29 tu tengok anak bulan, kalau sekiranya tak nampak, esok jadi 30, maka lusa jadi 1 hari bulan. Dia tak jadi lusa pasal hari ni tak nampak anak bulan, esok jadi 30, lusa jadi 31. Tak ada. Tak mau jadi begitu. Maknanya tak ada istilah puasa bulan Ramadan tahun ni 31 hari. Tak ada. Ataupun bulan Ramadan tahun ni 28 hari. Tak ada. Dalam takwim, dalam sistem takwim, dalam takwim hijrah ataupun qamariyah ini,
hari dalam Islam itu hanya dalam sebulan tu hanya 29 hari ataupun 30 hari. Baik. Maka tuan-tuan, berdasarkan kepada apa yang saya kongsikan bersama pada malam ni, tuan-tuan boleh dapat satu secara ringkasnya bahawa hilal yang dikatakan permulaan bagi bulan Ramadan ini sebenarnya merujuk kepada permulaan baru bagi pusingan anak bulan, permulaan baru bagi pusingan anak bulan. Yang mana kalau kita lihat dalam konteks peredaran takwim itu, bila bulan itu dah sampai kepada fasa bulan gelap, maka kemudian dia akan wujud balik, dia akan boleh dilihat balik, maka itulah disebut sebagai satu hari bulan. Baik. Dan kalau tuan-tuan macam yang saya sebutkan tadilah, mungkin di kalangan tuan-tuan mungkin ada juga bertanya kan, kenapa kita boleh menentukan ataupun kita boleh sampai ada 2 hari ada yang sambut Ramadan tahun ni pada hari Jumaat macam kita di Malaysia, dan ada juga sahabat-sahabat kita yang menentukan satu Ramadan bermula pada hari Sabtu 25 April. Okey, baik tuan-tuan. Secara ringkasnya tuan-tuan, saya cuba nak kongsikan pada malam ini insya-Allah, tuan-tuan. Ini kerana hadis yang saya bacakan tadi tu, dan juga beberapa hadis lainlah. Para ulama sebenarnya masih lagi khilaf tentang kaedah penentuan anak bulan ini, Dalam konteks kita di Malaysia, tuan-tuan, kita pakai kaedah ru'yah dan hisab. Okey, ada sebahagian tempat ambil kaedah ru'yah semata-mata, dan ada sebahagian negara ambil kaedah hisab semata-mata. Jadi kalau saya boleh kongsikan di sini malam ni tuan-tuan, kita ada 3 kaedah. Yang pertama ru'yah, yang kedua hisab semata-mata. Ru'yah yang pertama tadi apa? Ru'yah semata-mata, yang kedua hisab semata-mata, yang ketiga ru'yah dan hisab. Okey. Dalam konteks kita di Malaysia, kita pakai kaedah ru'yah dan hisab. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kaedah kita ni pun sebenarnya kita berdasarkan kepada pandangan para ulama yang berada di Malaysia, berpandangan kita kena ikut keputusan daripada para mufti-mufti kita, para alim ulama kita di Malaysia, yang menetapkan bahawa kaedah untuk kita menetapkan awal Ramadan, Syawal juga Zulhijjah dan juga 12 bulan lain tuan-tuan, termasuklah Muharram dan sebagainya. Kita kena mengikut takwim ataupun kena mengikut kaedah ru'yah dan hisab. Kita kena mengikut kaedah ru'yah dan hisab. Cuma negara-negara lain ada yang mereka gunakan kaedah ru'yah hakiki ataupun ru'yah semata-mata. Contohnya tuan-tuan, saya buat beginilah contoh. Dengan ada negara yang pakai kaedah ru'yah semata-mata, maka mereka akan pergi melihat anak bulan. Maka bila anak bulan itu kelihatan, pergi melihat anak bulan, dan ketika anak bulan itu kelihatan, maka esokan harinya jadi satu hari bulan. Okey. Kalau sekiranya anak bulan itu tidak kelihatan, maka mereka menggenapkan jadi 30 hari bulan. Itu bagi negara yang melakukan ataupun ikut kaedah ru'yah hakiki, ru'yah semata-mata. Maknanya mereka melihat anak bulan semata-mata. Di mana mereka tidak ikut, tak merujuk kepada kiraan falak. Dia tak ikutkan. Mereka pergi saja tengok anak bulan, nampak, maka esok jadi 1. Tak nampak, esok jadi 30. Simple, mudah saja begitu. Okey. Ada pula negara yang menggunakan kaedah hisab, iaitu macam dalam konteks kita di Asia Tenggara ni tuan, Singapura. Mereka secara rohnya yang saya dimaklumkan, mereka juga mengikut kaedah ru'yah dan hisab. Cuma dari sudut aplikasinya, mereka di sana pada 29 hari bulan mereka tidak mencerak anak bulan. Mereka buat pengiraan sahaja. Pengiraan ini mereka kira anak bulan itu sama ada ataupun tidak. Ada ataupun tidak di atas ufuk. Dengan beberapa syarat yang hampir lebih kurang sama macam kita pakai di Malaysia ni lah, yang insyaAllah saya akan terangkan kemudian ni nanti. Jadi mereka hanya pergi mereka hanya mengira saja anak bulan itu sama ada boleh kelihatan ataupun tidak, dengan beberapa syarat yang saya akan kongsikan nanti.
Jadi kalau anak bulan itu ada di atas ufuk, maka ketika itu mereka tetapkan bahawa esok akan jadi satu hari bulan. Kalau sekiranya mereka kira anak bulan itu tak ada atas ufuk waktu matahari terbenam, maka ketika itu esok akan jadi 30 hari bulan tanpa melakukan curapan. Tanpa melakukan curapan. Okey, jadi itu dua kaedah. Kemudian bagi dalam konteks kita di Malaysia dan juga sebenarnya di secara rohnya lah, maksud saya roh tu maksudnya dari sudut um, kata apa, kesepakatan yang telah pun dicapai di peringkat negara mabim, Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Indonesia lah, setuju untuk menggunakan kaedah ru'yah dan hisab. Baik, kaedah ru'yah dan hisab ni agak unik kerana dia gabungkan daripada dua kaedah yang kita sebutkan awal tadi, iaitu anak bulan ini dikatakan wujud dan boleh dilihat. Wujud dan boleh dilihat ketika mana pada hari yang ke-29 itu, ketika matahari terbenam, anak bulan itu hendaklah berada di atas ufuk. Tapi tak mesti ada atas ufuk tu kita boleh lihat. Dia ada syarat dia. Apa syarat dia? Dia ada dua syarat. Okey, dia ada dua syarat. Ataupun lebih nak kena lagi ada tiga syarat. Okey. Syarat yang pertama, iaitu ketika matahari terbenam, anak bulan itu hendaklah berada tinggi dia daripada ufuk lebih daripada 2 darjah. Mana matahari terbenam, anak bulan tu ada di atas ufuk lebih kurang dalam 2 darjah. Kemudian jarak antara bulan juga matahari ni kena lebih daripada 3 darjah. Tinggi yang disebut sebagai altitude ini dan jarak matahari ke bulan ini disebut sebagai jarak lengkung. Jarak lengkung. Dia lebih daripada 3 darjah. Ini dua syarat ni disebut sebagai dan. Matahari ketika matahari terbenam, anak bulan itu hendaklah berada atas ufuk 2 darjah dan jarak antara matahari dan bulan disebut jarak lengkung itu hendaklah lebih daripada 3 darjah. Jadi tak semestinya anak bulan itu ada saja atas ufuk ketika matahari terbenam walaupun 1 darjah itu boleh ke tidak kita kata anak bulan itu boleh lihat? Tak. Dia kena lebih daripada 2 darjah. Jarak antara matahari dan bulan lebih daripada 3 darjah. Okey. Ataupun kalau dua-dua syarat ini tak terpakai ataupun tak dipenuhi, kita boleh rujuk kepada syarat yang ketiga iaitu umur bulan ketika mana ia terbenam. Dia hendaklah lebih daripada 8 jam. Ini kalau tuan-tuan masih ingat awal-awal saya sebutkan tadi bahawa sahabat kita Alhamdulillah Fadil Ustaz Awang Kubur Hizan daripada Labuan bertugas di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan telah mencerak anak bulan yang paling muda dalam rekod dunia pada tahun ini iaitu lebih kurang dalam 8 jam lebih. 8 jam lebih. Saya tak ingat berapa minit belakang tu kan. Lebih 8 jam lebih ini merupakan rekod dunia lah. Jadi berdasarkan kepada kaedah yang kita pegang tadi, ketika matahari terbenam, ketika mana bulan terbenam, umur bulan ketika mana dia terbenam tu yang disebut umur tadi tu hendaklah lebih daripada 8 jam. Umur ni dapat macam mana tuan-tuan? Umur bulan dapat macam mana? Kaedah dia kira ialah bulan terbenam tu, waktu bulan terbenam tolak dengan waktu berlakunya fasa ijtima' tadi ataupun fasa bulan muhaq tadi tu. Daripada bulan terbenam tu tolak dengan waktu fasa ijtima' ataupun new moon tadi. Maka bila kita dapat tolak nilai dia, waktu bulan terbenam dengan waktu bulan fasa new moon tadi tu, maka kita dapat apa yang disebut sebagai umur anak bulan. Maka kalau lebih daripada 8 jam, maka ketika itu barulah kita boleh melihat. Jadi di sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat lihat, dalam kaedah ru'yah dan hisab ni, kita menentukan bahawa bulan tersebut ataupun hilal tersebut, yang lebih cepat hilal tersebut, hanya kita kata boleh dilihat, tak semestinya bila matahari terbenam, bulan di atas, anak bulan ada atas ufuk tu boleh lihat. Tetapi dia hendaklah ada syarat dia. Syarat yang pertama tadi yang kita sebut sebagai jarak lah antara matahari dengan bulan itu, jarak 2 darjah, 3 darjah. Dan yang kedua, yang ketiga tadi berkaitan dengan umur. Umur ni berkaitan dengan masa, iaitu berkaitan dengan 8 jam ketika mana bulan terbenam. Bulan terbenam.
Okey, jadi itu kaedah yang kita pakai di Malaysia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat dalam konteks kita di negara-negara Islam pada hari inilah. Kerana kaedah ini kaedah yang berbeza, ada yang guna hisab semata-mata, ada yang guna ru'yah semata-mata, ada yang guna ru'yah dan hisab. Maka di sinilah menyebabkan kadang-kadang ada berlaku selisih di antara negara-negara dalam menentukan bilakah satu Ramadan ataupun satu Syawal ataupun satu Zulhijjah. Satu Zulhijjah. Itu satu faktor. Okey. Faktor yang kedua pula tuan, sebenarnya ini faktor yang agak lebih complicated lah sebenarnya nak faham. Tapi insya-Allah saya cuba pemudahkan beginilah. Sifat anak bulan ini sebenarnya dia memang dia boleh dilihat di satu tempat dan tak boleh dilihat di satu tempat. Sifatnya begitu. Jarang sekali lah tuan-tuan, bila anak bulan tu dia ada je, seluruh dunia ketika itu daripada timur ke barat semua boleh nampak. Kecuali dah masuk hari yang kedua baru dia jadi macam tu. Okey. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, sifat anak bulan ni dia lebih mudah dari sudut teori je lah dilihat di sebelah barat. Di sebelah barat. Dan dia lebih suka dilihat di sebelah timur. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan biasa mendengar ataupun biasa mungkin bersembang dengan sahabat-sahabat, kenapa kalau kita bandingkan antara kita dengan Mekah, selalunya Mekah akan puasa dulu ataupun Mekah akan raya dulu. Tapi dalam konteks tahun ni tuan-tuan, Ramadan kita pada tahun ni 1441 Hijrah ni, Ramadan kita sama. Tapi cuba tengok nanti Syawal, tengok macam mana lah. Okay, Ramadan kita dengan Mekah tahun ni sama. Tapi tuan-tuan, ada juga berlaku ketika mana kita menyambut satu Ramadan ataupun satu Syawal ataupun yang lebih kritikalnya dalam kita menyambut satu Zulhijjah. Satu Zulhijjah tak apa, tapi pasal nak nyambut nanti 10 Zulhijjah tu. Iaitu kita merayakan Aidil Adha dan nak menetapkan yang disebut sebagai 9 Zulhijjah tu. Kerana 9 Zulhijjah akhir-akhir ni alhamdulillah lah ramai yang nak berpuasa, dia sebut Saum Arafah. Saum Yaum Arafah yang disambut ataupun yang dipuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan, kadang-kadang Mekah akan puasa ataupun akan nampak dulu anak bulan. Nampak dulu anak bulan. Dalam konteks ini ada yang bertanya, pasal apa pula Mekah yang raya dulu, pasal apa Mekah yang puasa dulu, sedangkan kita berada di sebelah timur, kita yang timur matahari dulu. Sebenarnya dalam konteks ini, cerita siapa yang timur matahari itu tak timbul ataupun dia tidak relevan dalam persoalan ini. Yang relevannya adalah siapa yang nampak anak bulan dulu. Dan dalam konteks yang macam saya sebutkan tadi, dalam teorinya, yang nampak anak bulan ni biasanya di sebelah barat. Barulah kita yang di sebelah timur ni akan nampak dengan lebih jelas selepas daripada itu. Jadi sudut teori lah. Tapi dalam konteksnya tuan-tuan, ada juga dalam beberapa kes, macam contoh pada tahun ni lah. Dalam konteks kita pada tahun ni, alhamdulillah kita nampak anak bulan. Kita nampak anak bulan. Dulu dengan sahabat kita daripada Labuan tu dapat nampak anak bulan yang paling muda 8 jam, dan kemudian 5 jam selepas itu dalam konteks pembahagian masa antara kita dengan Mekah kan lebih kurang 5 jam kan. Maka selepas itu baru mereka dapat melihat anak bulan. Okay, alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, saya rasa pada malam ni saya dapat kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan hilal Ramadan 1441 Hijrah yang kita dah sama-sama sambut Ramadan pada tahun ini. Dan apa yang saya kongsikan bersama pada malam ini berkaitan dengan hilal ini sebenarnya adalah salah satu daripada cabang-cabang daripada perbahasan ilmu falak lah, yang ada dalam persoalan takwim, ada dalam persoalan falak. Dan insya-Allah tuan-tuan, perbahasan berkaitan dengan takwim ataupun perbahasan falak ini, kalau tuan-tuan nak baca lebih lanjut, banyak boleh rujuk dalam kitab-kitab ataupun buku-buku berkaitan dengan ilmu falak lah yang kita ada di pasaran pada hari ini, dan juga laman web yang menulis tentang hal tersebut. Dan menariknya alhamdulillah, insya-Allah pada tahun ni 1441 Hijrah, alhamdulillah tuan-tuan, macam saya sebutkan tadi, kita dalam
dalam konteks kita di Malaysia ni, alhamdulillah kita dapat mencerak anak belia yang paling muda. Dalam tempoh PKP ni pun alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam bulan Ramadan walaupun dalam suasana yang new normal, disebut sebagai satu kebiasaan barulah dalam konteks kita pada hari ini, di mana kita berpuasa, kita yang kaki masjid lah saya rasa paling terasa lah bulan Ramadan ni kan. Buka puasa di rumah, biasa buka puasa di masjid. Tarawih itu orang kata apa, yang kaki masjid dia memang tak pernah tarawih di rumah lah, memang tarawih di masjid. Tapi pada tahun ni Allah Ta'ala beri kepada kita suatu bentuk ujian untuk kita sama-sama hadapi, dan insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita lah. Kerana tuan-tuan, saya yakin telah pun dikongsi bersamalah oleh Ashabul Fadilah pada asatizah sebelum ini. Bila kita sebut tentang kebiasaan, kita dah biasa tuan-tuan ulang alik ke masjid setiap kali waktu solat lima waktu, dalam solat tarawih dan sebagainya, ulang alik ke masjid. Tiba-tiba dalam tempoh PKP ni tuan-tuan terpaksa berada di rumah. Maka insya-Allah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan pahala kepada kita semua yang telah biasa melakukan ibadat kita di masjid. Cuma kita dalam konteks itu tempoh PKP ni, kita hendaklah mentaati ulil amri dalam tempoh ini, kerana darurah yang lebih besar. Dalam kaedah fiqh disebut idza ta'arada baina mafsadataini fa ruya akhfa minhuma. Bila bertembung dua kefazatan, maka diraihkan apa yang akhfa minhuma, yang lebih ringan daripada keduanya itu. Maka tuan-tuan, kita berada di rumah, kata apa, stay at home, duduk di rumah, dan insya-Allah tuan-tuan, moga-moga bulan Ramadan yang dalam keadaan yang baru ini, Allah Ta'ala beri kepada kita suatu ganjaran yang mungkin kita tak perolehi dalam bulan-bulan Ramadan sebelum ini, dalam kesibukan kita bekerja, dalam kesibukan kita pergi ke bazar Ramadan. Tapi pada tahun ini, bulan Ramadan, kita berada di rumah, kita berada bersama-sama keluarga, kita menjadi imam. Alhamdulillah, ramai sahabat-sahabat, suami-suami, ataupun anak-anak lelaki kita lah, yang kita boleh latih mereka untuk begitu menjadi imam, jadi bila di rumah. Alhamdulillah. Dan saya rasa setakat itu sajalah. Dan moga-moga apa yang saya dapat kongsikan bersama pada malam ni tuan-tuan berkaitan dengan hilal 1441 Hijrah ni dapat menjadi satu perkongsian barulah kepada tuan-tuan yang mungkin tak pernah dengar berkaitan perbahasan berkaitan dengan hilal ini, kerana dia adalah sebahagian daripada ilmu falak. Dan mungkin tuan-tuan kalau sekiranya ada kesempatan, mungkin insya-Allah kita boleh sambung lagi lah dalam sesi seterusnya insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim live audio kuliah daripada Masjid Ufrania Sungai Siput atas jemputan pada malam ni, dan insya-Allah moga-moga Allah Taala berikan kebaikan kepada kita semua. Allah Taala mengangkat kembali pandemik COVID-19 ini, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesihatan, keafiatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Dan insya-Allah moga-moga tuan-tuan kita dapat kembali semula pergi ke masjid, pergi ke surau seperti mana kebiasaan. Kerana itulah tuan-tuan kecintaan kita untuk sujud balik ke masjid, untuk sujud balik di surau, solat berjemaah. Kerana itulah kecintaan kita tuan-tuan. Moga-moga kita akan balik semula ke arah itu, dan insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala mengangkat kembali pandemik COVID-19 ini dan kita berada dalam suasana normal insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan yang mengikuti live audio kuliah pada malam ini, dan insya-Allah moga Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita, rahmat kepada kita, dan Ramadan Mubarak ini Allah Taala berikan kepada kita, kurniakan kepada kita malam al-qadar insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.